Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang telah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Semalam secara kebetulan ada beberapa peristiwa ataupun perkara yang berlaku, yang mana perkara yang berlaku ini adalah perkara-perkara yang menarik perhatian ramai serta adalah perkara yang boleh dikatakan agak baik. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan dividen kedai BSP, yang mana pihak kedai BSP telah pun mengumumkan kadar dividen sebanyak 6.1% bagi simpanan konvensional dan juga sebanyak 5.65% bagi simpanan syariah. Yang mana untuk konvensional ini 6.1% ini adalah berjumlah bagi kesemua pencarum yang mencarum di dalam simpanan konvensional bernilai lebih daripada 50 bilion ringgit, dan bagi simpanan syariah total keseluruhan dividen yang akan dibayar kepada pencarum di dalam akaun mereka adalah berkisar 6.5 bilion ringgit. Jadi hampir kepada 57 bilion ringgit dividen yang akan diberikan kepada pencarum ke dalam akaun mereka. Okey, ini adalah satu perkara yang tidak mengejutkan memandangkan prestasi kewangan kedai BSP bagi tahun 2021 adalah amat memberansangkan berbanding tahun 2020. Namun ini bukanlah kadar dividen yang tertinggi, lebih tinggi lagi pada 2017, dan yang paling tinggi adalah pada tahun 2014. Pada waktu itu tidak ada sebarang simpanan bagi patuh syariah, semuanya pinjaman secara konvensional. Dan di sini ingin saya terapkan sedikit, tekankan sedikit bagi mereka yang beragama Islam di luar sana. Saya sentiasa menyarankan anda untuk bertukar kepada simpanan patuh syariah walaupun kadar dividen yang diberikan adalah lebih rendah berbanding dengan konvensional. Tetapi ingat, keberkatan itu lebih penting, kerana nilai besar ataupun sikit itu tidak boleh diukur dengan keberkatan. Jika sikit sekalipun kita dapat, tetapi rezeki itu berkat, insya-Allah ianya mencukupi selama mana kita perlu menggunakan wang ataupun rezeki tersebut. Okey. Perkara yang kedua adalah berkenaan dengan sidang Dewan Rakyat, yang mana berkaitan dengan perbahasan bagi titah diraja, yang mana Datuk Seri Najib telah pun lagi sekali menyuarakan sebanyak kali keempat merayu agar kerajaan meluluskan pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 secara one-off payment untuk kali terakhir, yang mana beliau telah menyatakan bahawa sekarang ini lebih ramai lagi ahli parlimen yang menyatakan persetujuan mereka, baik daripada blok pembangkang maupun pada blok pemerintah, yang mana mungkin sebelum ini ada sebilangan yang tidak bersetuju, tetapi sekarang ini bersetuju. Dan beliau juga berkata tidak kisahlah siapa yang hendak klaim kredit, yang penting kerajaan haruslah melaksanakan pengeluaran ini untuk kali yang terakhir. Dan beliau menunjukkan mesej ini kepada Menteri Keuangan. Tapi pada saya, keputusan masih pada Perdana Menteri, dan jika Perdana Menteri ingin melaksanakan pada bila-bila masa saja, beliau boleh melaksanakan program ini tanpa memerlukan sebarang nasihat pun daripada Menteri Keuangan. Tetapi itu adalah tugas Menteri Keuangan untuk memberikan pandangan dan juga nasihat kepada Perdana Menteri. Okey. Jadi berikutan dengan perkembangan ataupun dua peristiwa ini menunjukkan bahawa rakyat masih memerlukan pengeluaran ini buat terakhir. Ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik sekarang lebih ramai lagi menyuarakan tentang suara rakyat disampaikan ke dalam parlimen untuk pengetahuan kementerian maupun kerajaan yang ada sekarang. Dan juga jika kita lihat daripada kadar dividen yang telah pun diumumkan hari ini, yang sangat baik pada saya, 6.1% ataupun 5.65%, kita ambil lah yang paling rendah. Dan bagi mereka yang mempunyai simpanan baki melebihi RM100,000 ataupun sebanyak RM100,000, 5.65% ini jika kita kira pada matematik yang mudah bernilai RM5,650. Ini bagi simpanan patuh syariah. Dan bagi mereka yang mempunyai baki sebagai contoh RM100,000.
Jadi daripada pembayaran dividen ini, sebenarnya pengeluaran air citra ini boleh sahaja direalisasikan. Bayangkan jika diluluskan pengeluaran sebanyak RM10,000, separuh daripada pengeluaran air citra tersebut adalah menggunakan wang daripada dividen yang diperolehi, bukannya menggunakan wang daripada pencarum. Hanya separuh lagi yang akan menggunakan wang daripada akaun simpanan pencarum. Dan juga kerajaan boleh sahaja membuat seperti mana pada program Air Sinar terdahulu, apabila dikeluarkan pada bahagian pencarum itu, maksudnya kalau kata RM5,000 daripada dividen, RM5,000 daripada akaun 1 ataupun akaun 2, boleh saja dibuatkan semula untuk caruman dimasukkan 100% semula. Sebagai contoh, untuk menggantikan semula RM5,000 yang telah pun dikeluarkan sebelum ini, itu sedikit sebanyak dapat membantu untuk memulihkan semula baki pencarum di dalam akaun KDBSP mereka. Daripada beberapa hari perkongsian yang saya kongsikan berkenaan dengan isu ini, respon yang saya dapat dalam tuntutan air citra sebanyak RM10,000 ini adalah rakyat ataupun pencarum ini mahukan pengeluaran ini tanpa sebarang syarat. Kerana kita semua bersepakat apabila wujudnya syarat bagi pengeluaran air citra ini, syarat-syarat ini akan menyebabkan daripada mungkin ramai yang layak untuk mendapat mengeluarkan wang ini bagi membantu kehidupan mereka dan sebagainya, tetapi apabila diwujudkan syarat, mungkin hanya beberapa ratus ribu, mungkin hanya 100,000 ataupun 200,000 pencarum sahaja yang akan layak untuk mendapat pengeluaran. Tetapi realitinya di luar sana, mereka yang mungkin tidak mendapati satu ataupun dua syarat yang ditetapkan, jika ada, mereka ini pun sebenarnya terkesan dan sangat-sangat memerlukan bantuan wang tunai. Jadi untuk pengeluaran ini, sekali lagi kita nak tekankan bahawa pencarum meminta agar tidak dikenakan sebarang syarat jika ianya diluluskan. Dan satu perkara yang saya nak tarik sikit di sini adalah berkenaan dengan apabila diumumkan dividen KDBSP ini, CEO KDBSP ada menyatakan bahawa selain daripada produk KDBSP produktif dalam pelaburan dan sebagainya, pelaburan ini adalah daripada wang caruman pencarum dan juga majikan, yang mana daripada 15 juta lebih pencarum, 7.7 juta pencarum adalah pencarum yang aktif. 7 campur 7, 14. Maksudnya tak sampai setengah pun pencarum yang aktif. Jadi pada hemat saya, secara umumnya, jika kita membenarkan pengeluaran air citra untuk kali terakhir ini, tak kisahlah air citra ke, air ceria ke dan sebagainya, sedikit sebanyak, saya percaya RM10,000 ini, walaupun mungkin pada beberapa pihak kelihatan tidak besar ataupun matlamat untuk membantu mungkin tidak akan dicapai, tetapi saya percaya apabila dibenarkan, ramai yang mungkin akan boleh keluar daripada kepupung kesusahan dan juga boleh untuk mendapatkan pekerjaan ataupun melakukan sesuatu pekerjaan yang bersesuaian ataupun dengan apa matlamat yang mereka ini. Apabila perkara ini dapat dilaksanakan, dapat direalisasikan, ramai yang bekerja dan sebagainya, jumlah 7.7 juta pencarum yang aktif itu saya yakin akan bertambah lagi pada masa hadapan. Mungkin pada masa hadapan tahun 2023 pencarum yang aktif adalah 8 juta, naik 9 juta, 10 juta dan juga sebagainya. Kenaikan pencarum yang aktif ini akan memberikan faedah kepada KDBSP, yang mana KDBSP akan mempunyai lebihan wang untuk melabur di sana dan juga di sini, tak kisahlah dalam pelbagai bidang ataupun apa-apa saja jenis pelaburan. Jadi ada logik ataupun orang kata apa, konsep yang mudah untuk kita fahami. Apabila kita memberi rakyat menggunakan untuk berbelanja pada perkara yang baik, untuk menjana pendapatan, untuk menjadi pekerjaan, sudah tentu pulangannya juga akan diperolehi oleh pihak KDBSP. Betul atau tidak? 3 pengeluaran, Air Lestari, Air Sinar dan juga Air Citra. Tetapi tahun pelaburan 2021 KDBSP mencatatkan keuntungan lebih lagi pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 dipenuhi dengan pelbagai PKP, lockdown dan sebagainya. Walhal tahun 2020 bermula pada bulan 3 sahaja barulah nak start PKP dan juga perkara-perkara yang lain. 3 bulan pertama kita hidup dalam keadaan yang normal. Bayangkan 3 pengeluaran telah dibenarkan, tetapi daripada segala pengeluaran yang dikatakan membimbangkan, menakutkan pelabur dan sebagainya, telah memberikan pulangan yang lebih baik berbanding dengan beberapa tahun yang lepas. Mana logiknya apabila kita mengatakan apabila
pengeluaran dilakukan secara besar-besaran ini menakut-nakutkan ramai pihak, sedangkan kalau kita berbalik kepada konsep bersedekah, lebih banyak kita memberi, lebih banyak lagi yang akan kita perolehi, walaupun pengeluaran ini bukanlah konsep sedekah. Okey, jadi saya harap perkara ini dapat direalisasikan dengan segera, dan insya-Allah kita harap lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin di luar sana, ahli-ahli politik di luar sana dalam masa terdekat untuk menekankan dan juga membuat rayuan, menyeru untuk kali terakhir pengeluaran Citra sebanyak RM10,000 ini, dan yang paling penting tanpa sebarang syarat. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan insya-Allah jika ada sebarang perkembangan terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan jika anda di luar sana ada sebarang persoalan, komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.